Ya. Alright, dah start. Okay guys, so Assalamualaikum. Hari ni aku ada berita baik kat korang. Nak tahu berita baik tu apa? Tunggu lepas ni. Okay, so hi guys, so aku baru je bangun daripada tidur sebab aku baru dapat call daripada KKM. Diorang kata hari ni aku dah boleh pergi potong gelang lah geng. Yeah. Setelah 2 minggu aku di dalam rumah terperap di bilik sahaja, so hari ni aku dah boleh pergi potong gelang. Okay, so sekarang ni aku nak bersiap-siap. Aku nak mandi-mandi apa semua. And then kejap lagi aku pergi tunjuk kat korang aku potong gelang. And then aku cerita macam mana aku boleh kena penyakit positif COVID-19 ni kat korang. Okay, apa-apa kita jumpa kejap lagi. Gerak lu. Okay guys, actually sebenarnya aku tengah tunggu aku punya makanan tau. Aku ada dulu makanan nasi lemak ayam. So sementara aku nak makan, apa orang kata sebelum aku mandi, aku akan makan dululah. So baru aku makan, barulah aku mandi-mandi, aku siap. Okay, kita pergi potong menatang ni. Ini bukan menatang gelang ni. So I will miss you lah. Okay, so bye bye. Okay guys, so aku pergi mana tahu pusat kuarantin tu kot. Aku nak potong gelang aku. So aku pergi naik motor je. Aku malas nak naik grab lah guys, sebab dekat je dengan rumah aku apa semua kan. So apa nanti kat sana aku tunjuk apa yang jadi Oh ni lah tempat dia. Kena scan dulu lah. Alamak Kantoi Rakam. Okay guys, so aku dah boleh keluar. Sorry lah aku tak boleh nak tunjuk macam mana aku kat dalam tadi. Aku potong kau semua, dia tak bagi buka kamera. So aku dah kira dah boleh keluar lah lepas ni. Okay, so guys, so sebelum tu aku rasa macam aku nak potong rambut dulu lah, sebab rambut aku pun dah panjang. Aku ingat nak buat mulet tau. Kau tunggu jap, aku pergi ambil mesin. Aku siap-siapkan barang-barang apa semualah. Lepas tu kita pergi gunting rambut. Guys, so kita dah dapat potong rambut. Dengar tu. Jangan macam-macam. Tobek kepala aku kejap. So kita set up kat tandas apa semua. Baru kita Okay guys, so aku decide macam nak potong kat luar rumah ni lah kan, supaya orang kata apa, senang sikit aku nak sapu kat luar rumah ni. Okay, so jom kita start. Tengok ya Allah, apa jadi kalau aku nak buat mulut kita try buat mulut. Pal macam tak jadi je ni. Sekejap. Tak apalah, nanti aku tunjuk macam hasil dia macam mana, okay? Tada! Okay, so ini hasil dia guys. Kau tengok aku potong rambut sedih lagi. Apa, 30 minit dekat kan. Aku dah toilet buat benda macam bangang ni je. Bukan bangang lah, like macam itu je hasil dia. Itu je. Kalau nak lagi aku review, kau tunggu jap. Okay, so itulah hasil dia. Even tak cantik mana pun kan, tapi kalau kau tengok dari depan, handsome juga. Tak adalah, gurau je. So tak kisahlah kan, aku nak potong rambut macam mana pun tak kisahlah. Nanti balik-balik tumbuh juga kan. So mari kita buang masa borak pasal rambut. So mari kita start bercerita macam mana aku boleh kena COVID. Okay, so let's go. Okay, so Alkisah dia macam ni lah aku cerita Okay, dia terjadi apabila perkataan Riak si Abdul Rahim ni, dia pernah berkata Wah punya badan antibody punya kuat punya, takkan kena itu COVID-19. Gua nak cakap sama lu gua sedar lah sial corona punya hal. Itu corona kalau gua dapat gua rogol sial. Wah takkan kena punya, sebab tu Wah selalu keluar. Kalau pakai mask pun tak apa. Wah fighter mah. Wah bukan lover mah, Wah fighter macam tu lah kan.
last sekali kau tiba-tiba terkena. Okay, so cerita dia macam ni. Bapak aku dia demam dalam beberapa hari tau. Lepas tu dia punya demam tu like macam orang kata demam teruk gila lah kan. Sampai kan dia kata dia tak ada, dia rasa dia tak ada, dia bau apa semua bla bla bla. And then dia cakap macam ni, yang dia kena buat swab sebab takut positif ke apalah kan. Lepas tu dia pun pergilah buat swab. And then bila dia dah buat swab tu, dia dapat result and dia katakan dia positif COVID-19. Time tu aku dah macam, alamak, ayah positif lah. Macam tu lah kan. Aku macam, aduh, macam mana aku nak keluar nanti ni. Mesti Umi dah tak kasih kan. Sebab kontak rapat kan, orang yang rapat dengan aku kena positif COVID. Lagi satu, aku nak cakap, aku dengan ayahku, kita orang tak duduk serumah. Aku duduk dengan mak aku, ayahku duduk dengan ayahku duduk dengan ayah aku pula. Ayahku duduk rumah dia lah. Kita orang asing-asing. Korang faham-faham lah kan macam mana kan. Lepas tu nak dijadikan cerita macam mana aku ni boleh kena. Macam Ikmal Noah pula nak dijadikan cerita kan. Lepas tu nak jadikan cerita macam mana aku boleh kena. Aku time tu ayah aku minta tolong aku kan. Sorry guys, ada masalah technical sikit. Aku punya mic tiba-tiba problem. So aku ceritalah, aku sambung So ayah aku kan dah disarang positif COVID-19 kan. So tak boleh lah dia nak keluar, dia tak boleh nak keluar, tak boleh nak beli barang, tak boleh nak ni. So takkanlah dia nak harapkan jiran-jiran untuk belikan barang makanan di kumpulan dapur untuk dia. So aku sebagai anak yang soleh, okay, aku sambung cerita. Okay, lepas tu aku pun dengan niat yang baik kan. Aku kan anak yang soleh, mendengar kata ibu bapa, menolong ibu bapa. Aisyah, kepala otak kau. Okay, lepas tu nak dijadikan cerita, aku pun tolonglah, aku beli barang apa semua bla bla bla. And then aku hantar kat depan rumah dia kan. Lepas tu dah hantar apa semua. And then aku balik, aku tak cuci tangan, aku tak mandi, aku tak tukar baju. Lepas tu aku balik-balik terus, aku terus macam, aku tak tahu aku sedut apa. Memang betul-betul time tu balik tu rasa macam gatal betul hidung, macam nak tonyo-tonyo je kan. Lepas tu tak lama tu, dalam masa 3 hari macam tu kot, aku rasa macam antibody aku like macam down gila. Aku rasa macam, why aku tak bertenaga. Kenapa aku rasa macam, aku rasa macam lemah je body aku. Macam tu lah kan. Rasa macam nak demam tak nak demam, nak demam tak nak demam, macam tu. Lepas tu Alkisahnya lah, aku pun tiba-tiba one day tu aku rasa macam, aku nak demam tu. Aku rasa macam, kenapa aku macam ni. Aku rasa nak demam gila-gila lah, macam tu lah. And then aku pun malam tu aku terus demam. Aku demam, tapi like macam tak adalah demam teruk sangat. Dia macam body aku body aku rasa macam nak rehat, nak baring. Macam aku tak boleh nak bangun, tak boleh nak buat tu, tak boleh gerak sangat lah, macam tu lah kan. And then nak dijadikan cerita, esoknya aku bangun pagi. Lepas tu aku minum air, aku try makan. Aku makan ni kot, aku tanya aku makan apa aku makan biskut. Lepas tu aku rasa macam, aku yang tak rasa ni. Kenapa tak rasa hidung aku tu sumbat ke? Macam tu lah. Time tu aku rasa macam, hidung aku tu sumbat ke? Macam tu lah. Lepas tu aku pun macam, okay, aku pun mendiamkan dah diri kan. Aku pun pergi kedai, aku beli apa tu, Vicks yang untuk bau-bau tu kan. Aku beli Vicks. Lepas tu aku makan ubat semua, aku makan apa semualah. Lepas tu still aku rasa macam, kenapa aku rasa still tak ada diri rasa. Aku tak ada diri bau apa semualah kan. And then nak dijadikan cerita, tiba-tiba demam tu malam tu dia datang balik. Aku tak tahu kenapa penyakit ni dia setiap kali malam dia akan datang, like dia attack terus. Like macam dia tak macam demam biasa. Kalau demam biasa, demam tu like sehari, 2 hari, 3 hari dia akan turut demam and then dia surut. Ini tak, dia akan macam dia datang tiba-tiba, dia surut tiba-tiba. And then bila nak attack dia akan datang, lepas tu dia surut macam tu. Datang surut, macam tu lah kan. And then aku pun macam, start tu aku rasa macam, aku macam, kenapa badan aku rasa kebas kan. Aku rasa macam, aku tak larat lah, aku nak mandi lah kan, sebab badan aku rasa panas gila kan. And then aku pergilah mandi. Aku pergi mandi apa semua. Lepas tu dah siap-siap mandi apa semua, badan aku like rasa macam tiba-tiba naik sejuk. Aku dah rasa dekat sini beku, kat sini aku rasa beku, like macam kematu, tahu tak kematu, rasa macam orang dah nak mati, macam tu lah kan.
Lepas tu aku pun diam je lah. Aku diam je. Aku tak nak bagi tahu mak aku sebab aku tak nak mak aku risau. Aku demam kan. And then sebab aku betul-betul dah tak tahan malam tu, aku rasa macam oh my god, I tak tahu nak buat apa kan. I rasa macam aku kena juga bagi tahu mak aku kena juga, takut jadi apa-apa nanti. Aku yang aku dah lah seorang je anak lelaki kan. Lepas tu aku bagilah tahu mak aku cakap, Umi, Rahim punya badan rasa sejuk gila, Rahim rasa nak demam apa semua bla 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 bla. Lepas tu mak aku pun suruh aku pergilah rehat kat katil. And then aku pun rehat lah kan. Aku rehat, time aku rehat tu aku punya badan, aku rasa macam ada benda tarik lah macam macam tu. And then at the same time aku punya badan, kan aku cakap aku kematu kan. Lepas tu benda tu rasa satu badan lah, macam kau rasa betul-betul macam kau nak pergi menghadap ilahi. Time tu aku dah fikir macam ya Allah, aku dah lah banyak dosa gila kan. Lepas tu aku tak nak lah meninggal sebab penyakit ni. Macam tu aku rasa macam aku takut macam tu. Aku malam tu kau tahu aku terus jadi Muslim mongok. Aku selawat banyak kali, aku berzikir. Lepas tu setiap kali nak tidur aku mengucap, yalah kita takut kan, kita ni amalan tak banyak mana. Lepas tu kalau mati dalam keadaan macam tu kan. Aku takut lah kan. And then okey lah, then aku pun tidur lah macam biasa kan. Tapi setiap kali malam, apa yang aku akan rasa, dia akan datang macam ni macam tu, dia akan tertarik sikit kau punya dada. Macam tu lah, dia macam nak keluar something, tapi dia tak keluar pun. And then keesokan paginya aku bangun, lepas tu aku dah sihat. Aku dah sihat balik dah. Aku rasa macam ni dah boleh pergi main bola ni kan, dah boleh pergi main bola. Padahal semalam kau punya sakit tu macam orang dah nak mati, dah nak nazak kan. Okay, lepas tu tak kisahlah. And then kan aku cakap pasal diri rasa kan. And then aku pun try lah minum air lagi sekali. Aku makan biskut. Lepas tu aku still rasa macam kenapa aku tak ada diri rasa ni, kenapa Lepas tu aku pun macam aku fikir, ke aku ada kena jangkitan kuman kat hidung kan. Sebab time tu tiba-tiba FYP aku dia keluar yang ni, ada orang tu dia punya hidung rosak sampai kan hidung dia kena tukar kat sini lah. Aku rasa macam takkanlah aku kena macam tu. Kau tengok video ni, kau tunggu jap. Ni adalah sebab kenapa lelaki ni ada hidung dekat dahi dia. Pada awalnya lelaki China ini ada rupa manusia seperti biasa, tapi segalanya berubah apabila berlaku aksiden. Selepas berlakunya aksiden, hidung dia mendapat jangkitan kuman. Kau tengok. Mana aku tak rasa takut kan. Dah lah aku tak ada diri rasa, dia pun tak ada diri rasa, dia tak ada diri bau. Aku dah rasa risau dah time tu kan. Aku dah macam aku tak boleh ni, aku kena pergi hospital ni. Macam tu lah kan. Aku takut jadi apa-apa. Aku tak nak lah hidung aku tiba ke sini mat. Auto tak boleh berfikir mat gua kalau kena sini hidung gua kan. Okay, lepas tu nak dijadikan cerita, hari ketiga aku tak dapat deria rasa and deria bau, barulah aku bagi tahu mak aku. Sebab mak aku tak tahu pun yang aku tak ada deria rasa, tak ada deria bau. Time aku demam tu kan, demam aku teruk tu kan. And then baru aku bagi tahu, cakap, Umi, Rahim punya deria rasa and then deria bau Rahim dah tak ada. Rasa macam tak tahulah kenapa, makan apa-apa pun semua dah tak boleh, dah tak rasa apa yang kita minum. Like aku minum air, jus ke air oren pun dah tak rasa kan, macam tu. And then aku cakap macam ni, kalau macam tu kita pergi buat swab lah kan. Lepas tu aku terus macam, Umi ni kenapa tiba-tiba nak pergi buat swab? Aku rasa macam tak nak lah aku buat swab. Tak pasal aku nak kena masuk MIPS kalau aku ni kan, aku positif kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, mak aku pergi bantai bagi tahu ayah aku yang cakap aku tak ada diri rasa, tak ada diri bau. Lepas tu bapak aku pun paksa lah aku cakap, bapak aku kalau aku cakap, Rahim, ni bagi nombor IC, bagi nama penuh. Lepas tu ayah aku cakap lah, ayah nak buat apa? Lepas tu ayah aku cakap, ayah nak daftar awak untuk buat swab. Lepas tu aku macam, ayah aku kan, takkan aku macam nak melawan dia tu. Dia dah lah jenis macam mana, korang pun tahu. Tengok the latest video yang aku call dia pasal nak berhenti belajar tu pun dia dah marah. Dia dah marah macam nak erat kan. Macam tu lah. Lepas tu aku pun nak tak nak, aku pun isi lah. Bapak aku dah isi and then aku pergilah buat swab. Lepas je aku buat swab and then aku pakai gelang pink kan, korang pun tahu. And then keluar result aku cakap aku positif. Awal-awal tu sebab kita punya result kalau kena COVID, result kita dia akan keluar dekat MySejahtera tau. So
bila keluar dekat My Sejahtera, kau punya tempat scan tu dia akan tulis sama ada kau simptom ataupun tak simptom, macam tu lah kan. And then mula-mula aku tengok dekat aku punya My Sejahtera tu, dia kata dia ada tulis lah, dia kata okay, awak tak terlibat dalam gejala COVID-19. Time tu aku dah macam wow, Alhamdulillah, macam rupanya aku kontak rapat je dengan ayah aku kan. Rupanya aku rasa macam aku tak ada apa-apa pun, demam tu maybe demam biasa lah, macam tu kan. And then tak lama tu tiba-tiba KKM call cakap, hello, ini Encik Rahim ke? Lepas tu aku macam hello, ni siapa ni? Aku layan macam biasalah orang tak kenal kan. Aku memang marah, aku jenis macam orang tak kenal aku akan marah, orang tak kenal aku akan marah, macam tu lah kan. And then dia kata, maaf ya Encik, saya nak bagi tahu yang Encik terlibat, bukan Encik terlibat lah, dia kata Encik positif COVID-19 ya. Lepas tu aku terus macam asal pula dekat My Sejahtera tulis yang aku ni tak positif kan. And then dia kata macam ni, oh sorry Encik, kami baru naikkan apa orang kata maklumat baru dalam My Sejahtera, so Encik boleh check balik. Nasib baiklah time tu aku tak pergi peluk mak aku ke, aku tak pergi cium adik-adik aku, sebab aku orang kata apa, aku tak terlibat dalam positif 19. And then bila aku check balik, tiba-tiba dia kata anda disahkan gejala positif COVID-19. Lepas tu aku terus macam oh my god, apa siap, macam tu lah kan. Aku rasa macam aku menyesal lah kan, sebab yelah dulu aku riak gila bangang yang aku takkan kena, last aku pun terkena. And then nak dijadikan cerita, part ni memang kelakar, sebabkan aku tak nak masuk MIPS kan. Bila KKM kali kedua call, dia cakap dia cakap macam ni, okey Encik, saya nak bagi tahu detail yang Encik akan dipindahkan ke pusat kuarantin. Lepas tu kau tahu aku cakap apa? Sorry Encik, saya tengah nak terberak ni, nanti saya call balik kan. Lepas tu aku terus tak call dia dah babe. Aku memang tak call dia dah. Kepala otak dia aku tak nak duduk dekat pusat kuarantin tu dengan ramai-ramai orang, kita tak tahu orang macam mana. So aku lebih better duduk kat rumah, aku buat hal aku duduk dalam bilik, aku tak keluar rumah, aku tak keluar bilik, tak buat apa-apa. And makanan semua mak aku settlekan depan pintu. Macam tu lah cerita pengalamannya aku kena COVID-19. And then duduk dalam bilik je lah, aku tak boleh nak keluar, nak mandi pun aku kena pakai mask. Aku nak cuci tangan pun aku kena pakai mask setiap kali nak keluar bilik semua. And then setiap hari kena sanitize. So hidup aku time quarantine tu, aku just main handphone. And then aku siapkan kerja aku, main handphone, siapkan kerja aku main game, macam tu je lah. So itu je lah pengalaman positif COVID-19 ni. Yang paling sakit sekali aku rasa like sesak nafas tu like macam dia tarik kau punya jantung kau. Lepas tu kau rasa macam kau dah nak pergi. Macam tu rasa dia, macam kau dah nak pergi tapi kau tak pergi pun. Dia macam dia sentak je lah kan. And then yang paling second sakit bagi aku lah kan, diri rasa, diri bau tak ada. Benda tu penting. Dia macam yelah, kau nak makan apa-apa pun kena guna rasa, kena guna bau. Ni tak ada kan. Macam tak apa. Ibaratlah contohnya kalau aku makan nasi goreng basi pun kan, aku makan aku akan rasa sedap. Sebab apa? Sebab aku tak ada diri rasa, aku tak ada diri bau. Kau bayangkan kan, sebab kau rasa benda tu macam yelah makanan kan, kau tak ada rasa, tak ada bau, nanti kau makan je, tahu-tahu kau sakit perut. Macam tu. Itu je lah cerita dia setakat ni, pengalaman yang aku kena. Aku tak tahulah orang lain kena macam mana, tapi kebanyakan orang yang kena positif 19 kakek kau COVID-19 ni, dia akan rasa, dia takkan ada diri rasa, dia tak ada diri bau, tapi diri nafas dia berjalan dengan lancar. Okay, so aku rasa ini je lah pengalaman aku kena COVID-19 ni. Okay, so setakat tu je lah pengalaman yang aku kena time aku COVID-19 time pengalaman yang aku kena lah, apa yang aku rasa macam tu. So pada korang semua, duduklah rumah, janganlah keluar. Kalau ada kerja pun, orang kata apa, kerja tu dah terpaksa keluar, baru keluar. Kalau setakat kerja senang-senang pun semua nak keluar, tak payahlah. Sebab kau tak tahu rasa dia macam mana. Lagi satu, COVID sekarang ni stage dia ada banyak stage. Kita tak tahu kita dapat stage yang mana. Nasib baik aku, maybe aku kena stage yang paling rendah. Sebab ada je orang yang macam aku kena stage yang ke-5 macam tu kot. Ada stage tau COVID ni. Lepas tu umur sebaya macam aku, and then dia dah meninggal lah. Kita tak tahu stage dia macam mana. So aku just pesankan lah kepada korang semua, duduk je rumah,
biarlah COVID ni reda sikit, biarlah apa orang kata kerajaan bagi keluar, benarkan keluar, barulah kita keluar. Okey, kita mencegah sama-sama apa COVID-19 ni. Okey, so aku rasa setakat tu je lah video aku untuk kali ni. Thank you guys yang tengok video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng button, tekan like and share. Okay, thank you guys. Papa jumpa lagi. Wacau lu Papa Roger.